Okey. Kenapa Ros keluar ni? Sekejap sabar, ada line problem ada yang kena remove. Okey, saya start. Okey, hari ni kita dah belajar sebelum ni petua hasil darab kan dengan petua rantai. So hari ini last petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi ni senang je. Kalau awak faham petua darab dan petua rantai, yang ini tak ada masalah. Yang ini tak ada masalah. Okey, sebelum itu saya ulang kaji sikit berkenaan dengan petua hasil darab hari tu. Okey. Petua hasil darab yang kita belajar last week. Okey, kalau diberi soalannya begini. Cari dy per dx bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, kalau kita tengok di sini ada dua pemboleh ubah di sini iaitu x kuasa 2 dan 1 tolak 2 x kuasa 2. Okey, yang kat sini memang tak boleh nak expand sebab apa, ada simbol punca kuasa 2 tu kan. So yang ini kita kena guna u darab v. Okey, faham? Di mana untuk mencari dy dx untuk mencari pembezaan bagi hasil darab adalah u dv per dx tambah v du per dx. Itu rumusnya. Itu rumusnya yang awak kena tahu. Apa itu u, apa itu dv dx, apa itu v, apa itu du dx adalah dapat daripada soalan. So kalau kita tengok di sini, kita dah andaikan u sebagai x kuasa 2 dan v pula adalah 1 tolak 2x kuasa 2 punca kuasa. Cuma sekarang masalah kita punca kuasa kan. So kita kena buat apa? Tukarkan simbol punca kuasa 2 itu jadi kuasa 1/2 dalam bentuk indeks. Sebab bila dalam bentuk indeks, maka senang untuk kita lakukan pembezaan. So dari situ kita carilah u kita bezakan terhadap x, kita akan dapat du per dx. Di mana du per dx adalah, saya besarkan sikit, 2x. Kan? 2x. Manakala v kita bezakan terhadap x, dia akan jadi dv per dx. Kalau kita tengok di sini, kuasa tu kuasa 1/2. Bila 1/2 kita tak boleh kembang kan? Bila tak boleh kembang, awak kena buat apa? Yang ini kena guna petua rantai. Petua rantai macam mana? Kuasa bawa ke depan kan? So jadi 1/2. 1 tolak 2x kuasa 2. Betul? Lepas tu kuasa tu kita tolak 1. So 1/2 tolak 1 akan jadi negatif 1/2 kan? So dia akan jadi negatif 1/2. Okey. Lepas tu kita bezakan yang dalam kurungan ni. Beza yang dalam kurungan. Beza dalam kurungan dapat apa? 2 bawa ke depan jadi negatif 2 darab 2 negatif 4 x 2 tolak 1 2. Tu. So yang ini dengan ini boleh mati. So kita akan dapat negatif 2x 1 tolak 2x kuasa 2 kuasa negatif 1/2. Okey, dah lengkap yang itu baru kita masuk dalam rumus ni. Rumus ni kalau kita masukkan dia akan jadi dy per dx sama dengan u. U-nya mana? X kuasa 2. Kita darab silang macam ni kan. Okay, so kita darab pula dengan dv dx, min akan jadi negatif 2. 1 tolak 2x kuasa 2 tolak 1/2.
tambah V pula. V adalah 1 tolak 2X kuasa 2 negatif 1 per 2. Lepas tu, sorry. Salah, tu dah dia punya kuasa. Kuasa 1 per 2 kan? Kuasa 1 per 2 sebab yang ini V. Okey, du dx adalah 2x. Tu. Okey, sampai situ faham? Respon sikit. Faham. Okey, teruskan. Teruskan, kalau kita keluarkan di sini, sini ada x. Sini pun ada x. Betul. So kita keluarkan 1x. Okey. Keluarkan 2 pun boleh. Betul tak? Kalau kita keluarkan 2. Sebab sini ada 2, sini pun ada 2. So saya keluarkan 2 lah. Sini tadi ada negatif 2 kan. Sini ada 2, sini ada 2. So saya keluarkan 2. 2x. Okey. Sini cikgu dah keluar 2. Kan 2. Lepas tu yang ini. Dengan ini. Kan sama. Nampak yang cikgu garis tu, warna hijau tu. 1 tolak 2x kuasa 2. Yang itu negatif 1 per 2. Yang itu 1 per 2. So kita keluarkan mana yang positif. Mana yang positif. So akan jadi 1 tolak 2x kuasa 2 kuasa 1 per 2. Okay. So yang tinggal kat sini adalah, okay, cikgu potong pakai pen warna oranye. Yang ini dah hilang. Yang ini dah hilang, cikgu dah potong. Yang ini dah keluar 2 kan, dah keluar 2. Ini negatif 2, so tinggal negatif 1. Okay, faham? Cikgu faktorkan ni. Sekarang ni, yang ini dah keluar 1 per 2. Min 1 per 2 adalah positif kan? Positif 1, betul? Positif 1. Dah keluar 1 per 2, negatif 1 per 2, maksudnya kita akan jadi apa? Nak jadikan dia negatif 1 per 2? 1 per 2x kuasa 2 negatif. Kita keluarkan 1 per 2. So sebenarnya dia tinggal apa? Dia akan jadi negatif 1. Dia akan jadi negatif 1. Faham tak ni? Sebab apa sekarang? Yang kita nak jadikan di sini negatif 1 per 2. Kita dah keluar 2. Sepatutnya dia mesti negatif 1 per 2. So kita buat apa? Mestilah 1 per 2 tolak 1. That's why kat sini mesti lagi besar negatif 1 kuasa dia. Baru kita dapat kekal nilai negatif 1 per 2. Okay? So yang kat sini dah keluar 1 per 2 dah keluar. 2x dah keluar. So tinggal 1. So kalau cikgu faktorkan, dia akan jadi negatif 1. Okay? Sini 1 tolak 2x kuasa 2 negatif 1. Untuk yang ni. Untuk yang ini. Okey, yang ini tadi tinggal tambah 1. Okey. So yang tinggal adalah 2x, 1 tolak 2x kuasa 2, 1 per 2. Kita ringkaskan, dia akan jadi negatif 1, negatif 1 habis. So akan jadi 1 tambah 1, 2 tolak 2x kuasa 2. So biarkan jawapan begitu. Dia complicated lah sikit. Okey, tapi sebenarnya mudah. Okey, so biarkan sahaja. Kalau yang ini awak nak tukar kepada simbol balik pun tak apa, tak tukar pun tak apa, biarkan sahaja. Okey, itu yang last week kita revise. Hari ni kita masuk kepada yang sebenar-benarnya. Allahuakbar. Bilang kaji lagi. Teruskanlah terus, saya tak nak yang ini, nanti awak buat. Okey. Kena buat. Buatlah. Okey. Ulang kaji lagi yang kedua. Yang ini lagi complicated kan? Sebab saya rasa saya dah bagi last week soalan begini. So apa yang awak kena buat samalah kan, kita tak boleh nak kembang. Bila kita kembang kita akan pening. So kita buat apa? Kita andaikan ini sebagai U dan ini sebagai V. So let U equal to X tambah 2 per X dan V sama dengan X kuasa 2 tolak 1 per X.
Okay. So dari situ kita bezakan du per dx. Sini dibezakan dapat dv per dx kan. Yang itu. Okay. So dari situ ini yang 2 per x ni sebenarnya adalah apa? 2 per x ni kita tak boleh buat lagi kan selagi kita tak bawa naik atas. So ini bersamaan dengan 2x negatif 1. Yang ini bersamaan dengan x negatif 1. Baru kita boleh bezakan nanti. So du dx bezakan kita akan dapat 1 tambah ni dibezakan kamu akan dapat negatif 1. Betul? Negatif 1 bawa ke depan. 2x negatif 2. Sebab negatif 1 tolak 1. Akan jadi negatif 2. So akan jadi 1 tolak 2 per x kuasa 2. Kita bawa turun bawah balik supaya nanti kita nampak. Okay. dv dx pula. Kalau kita bezakan, ni bawa ke depan akan jadi 2x. Okay. So tolak negatif 1x tolak 1 akan jadi tolak 2. So akan jadi 2 tambah 1 per x kuasa 2. Itu adalah dv per dx. Ni daripada maklumat yang kita dapat ni. Okay. So dari situ kita tahulah dah. dy per dx sama dengan u tadi kan rumus dia. Rumus dia dy per dx adalah u dv per dx tambah v du per dx. Itu rumus dia. So dia akan jadi u. Mana u? U adalah x tambah 2 per x dv dx. dv dx yang ini tadi 2 tambah 1 per x kuasa 2. Okay, tambah v. V adalah x kuasa 2 tolak 1 per x. Du dx adalah 2 tambah 1 per x kuasa 2. So yang ni, macam mana nak buat? Yang ni awak kena kembang 1 per 1 lah. Tak ada yang sama yang boleh kita faktorkan, betul? Semua tak ada. Ada 1 je, ni. Sekejap saya check balik. U adalah ini. dv dx adalah 2 tambah 1 x per 2 tambah v x kuasa 2 tolak 1 per x du. Du. Salah ni. 1 ni salah ni. Tak ada siapa betulkan saya. Faham tak ni? Oh, anak-anak faham tak ni? Faham ke tak? Faham Okay, so kalau kita tengok di situ tak ada yang sama kan? Jadi kena buat apa? Kena kembang. Sama dengan 2x. Yang ini akan jadi apa? X darab 1 per x kuasa 2. Seolah-olah dia jadi gini kan? X darab 1 per x kuasa 2. So akan mati. Tinggal 1 per x. Okay? Yang ini pula. Akan jadi apa? Tambah. Apa tu? Tak nampak. Tambah 4 per x. Okay? Tambah 2 per x kuasa 3. Okay. Seterusnya. Ni 2x. 2x tambah ni. 2x tambah 1 per x. Okay. Okay, tambah.
Yang belakang pula. Ni. Akan jadi X kuasa 2 tolak 2 tolak 1 per X tambah 2 per X kuasa 3. Cikgu expand satu-satu. Lepas tu ambil yang sama lah. Yang sama mana? 2X ada tak 2X? So tak ada yang sama. So kita buat 2X. Habis. Lepas tu 1 per X dengan 1 per X. Ni positif 1 per X. Ini negatif 1 per X. So akan habis. Yang tu. Okay. Lepas tu 4 per X. Dia tak ada kawan pun 4 per X. Oh ada satu lagi ni. Habis. So tinggal ni tambah 4 per X lah. Ini dengan ini habis. So tinggal 4 per X. Okay. So habis. Lepas tu 2 per X kuasa 3. Ini pun 2 per X kuasa 3. So akan jadi tambah 4 per X kuasa 3. Okay. Tambah X kuasa 2 tolak 2. Itulah yang tinggal. So kalau kita susun, kita akan susun dari susunan kuasa tertinggi. So akan jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 4 per X kuasa 3 tambah 4 per X tolak 2. Tu jawapan dia. Okay. Kalau tak percaya, balik cuba try balik. Buat. Okay. So itu adalah petua hasil bahagi. Petua hasil darab yang awak belajar minggu lepas. Okay. Hari ni kita masuk kepada petua hasil bahagi. Apa yang dikatakan petua hasil bahagi? Kalau petua hasil darab, dia adalah U darab V. Jadi kalau petua hasil bahagi, dia mesti U per V. Mesti per. So, kalaulah soalan itu diberi U per V, maka bagaimana kita nak mencari pembezaan dy dx dia? Dia adalah ini rumusnya. Di mana rumusnya adalah dy per dx sama dengan, dia mesti V dulu. Tak boleh U. Mesti V dulu. Kalau buat U dulu salah. Du hasil pembezaan U terhadap X tolak U dan hasil pembezaan V terhadap X per V kuasa 2. V kuasa 2 kat bawah tu kita just salin yang V lah. Lepas tu kita kuasa 2 kan. Tak perlu kita kembang-kembang. Okay. So macam mana cara nak buat? Kita tengok soalan ni. Okay. Bezakan X kuasa 2 tolak 2 per 3X tambah 1 terhadap X. So kita tahulah ini adalah U, yang bawah ni adalah V. So daripada situ kita dapat du per dx. Du per dx daripada V sama dengan X kuasa 2 tolak 2. V pula U, sorry. U sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Kita bezakan dia U terhadap X sebab sini X. So dx sama dengan 2X. Okay. Dan V pula 3X tambah 1. So bila kita bezakan V terhadap X, dia akan jadi dV per dx sama dengan 3. Okay. So dari situ sama juga kalau ikut rumus ni tadi kan. V du dx, U dV dx. Dia darab silang juga. So oleh sebab itu dy per dx sama dengan V dulu. Mesti V dulu. 3x tambah 1 du dx 2x tolak. Mesti tolak kalau tambah salah. U dV dx per V kuasa 2. Gitu. Okay. So dari sini kita boleh ringkaskan
Kita expand, so dapat 6x kuasa 2 tambah 2x, 6x kuasa 2 tambah 2x, tolak 3x kuasa 2. Okey, ni tolak jadi tambah 6 per 3x tambah 1 kuasa 2. So kalau kita ringkaskan ni, yang ni 6 tolak 3 akan jadi 3x kuasa 2 betul? Tambah 2x tambah 6 per 3x tambah 1 kuasa 2. Sampai situ faham? Faham ke? Faham. Faham Okey, so sampai situ kalau kita tengok atas tu kuadratik kan? 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 6. Okey, cuba ambil kalkulator. Kita faktorkan. Ambil kalkulator, faktor. Okey, kenapa tujuan cikgu nak faktorkan? Tengok. So kita masuk. A adalah 3, B adalah 2, C adalah 6. Kalau kita tengok di situ, kita dapat faktorannya X sama dengan negatif 1/3. Satu lagi pun kita dapat X negatif 1/3. Betul tak? Betul tak? Betul. So, kalau kita faktorkan kita dapat apa? Apa tu? 3x tambah 1. 3x tambah 1 kan? Betul. A3, B2, C6. So saya cek balik 3x kuasa 2. 3x kuasa 3. 6x kuasa 2 tambah 2x tolak 3x kuasa 2 tambah 6. Betul lah. So 6 tolak 3, 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 6. So kalau saya faktorkan, kita akan dapat 3x tambah 1 kuasa 2. Betul? Jawapan dia 1. Sama dengan 1. Sebab ni boleh mati balik. Okay? Jawapannya adalah 1. Faham tak ni? Sebab ni, yang ini, kalau cikgu faktorkan, kita dapat ni. Sebab dia kuadratik. Selalunya, kalau dia kuadratik, ke atas ni, persamaan kuadratik, kita kena cuba faktorkan supaya kita tengok ada tak jawapan yang sama dengan yang bawah ni. Kalau ada, nanti dia boleh batal. Sebab yang bawah tu kita tak boleh kembangkan. Kita tak boleh nak expand. So kita biarkan sahaja jawapan macam tu. Kecuali kalau atas tu ada nilai yang sama dengan yang bawah, baru kita boleh potong mana yang sama. Macam kes ni, sebab kita dapat X sama dengan negatif 1/3. X sama dengan negatif 1/3. Kalau cikgu faktorkan, kita dapat macam ni. So min 3x tambah 1 kuasa 2 per 3x tambah 1 kuasa 2. Bila kita potong, dia dapat 1/1. So jawapannya 1. Okey, faham? Faham. Sebab kena faham betul-betul ni. Minggu depan kita nak masuk aplikasi. Lepas ni next class. Okay, one more. Last one. Untuk kukuhkan lagi. Okay, cuba buat dulu. Soalan 3, perbincangan 3, bezakan Y sama dengan X tolak 2 per 2X tambah 1. Tengok apa yang awak dapat.
Okey. Dah? Ke belum? Senyap je. Tahulah dah pukul 12. Penat. Okey, tak apalah saya teruskan. Okey, kita tengok. Kita andaikan yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. So, V, U adalah X tolak 2. So, du dx akan jadi berapa? Bezakan. Dapat berapa? Bezakan X tolak 2 dapat berapa? 1. 1. Okey, bagus. Allahu Akbar. 1. Okey, yang kedua V. Yang bawah kan? 2X tambah 1. Bezakan dapat berapa? 2. Okey, settle. Okey, so mesti V du dx, U dv dx. Ni yang pertama, ini yang kedua. So, oleh sebab itu dy per dx sama dengan V. 2x tambah 1 du dx 1 tambah, tambah ke tolak? Tolak. U dv dx. Per V kuasa 2. 2x tambah 1 kuasa 2. Itu dah ganti nilai dalam rumus. Kalau dalam exam, sini dah dapat dah 1 markah. Okay. So dari situ, simplify lah. So awak dapat 2x tambah 1 tolak 2x tolak jadi tambah 5. Betul? Tu algebra biasa lah. Per yang bawah ni jangan kembang Yang bawah tinggalkan sahaja begitu. Tak perlu dikembang. Okey, kecuali macam tadi. Kalau boleh cancel atas dengan bawah, baru cancel. Okey, jawapan untuk petul hasil bahagi, penyebut tu yang bawah tu tak perlu kembang. So, permudahkan 2 tolak 2. Habis. 1 tambah 4 akan jadi 5 per 2x tambah 1 kuasa 2. So, ini awak punya jawapan. Okey, setakat ni. Boleh? Boleh. Boleh So, untuk itu, hari ni, saya nak awak buat ni. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya minta maaf sebab tajuk ni memang saya kena bagi banyak latihan supaya awak mahir. Mahir. Sebab start kelas berikutnya, saya akan masuk kepada aplikasi pembezaan. Maksudnya kita akan guna semua benda yang kita belajar sebelum ni, kita akan apply dalam macam soalan kebat. Pembezaan. Okey? Dalam soalan pembezaan. Maksudnya awak kena mahir 3 petua dan yang asas tu. Yang asas peringkat pertama. Lepas tu petua rantai, petua bahagi, petua darab. Lepas ni ada satu lagi, pembezaan peringkat kedua. Yang ini pembezaan peringkat pertama. Pembezaan peringkat kedua. Next class. Habis pembezaan peringkat kedua, baru saya masuk yang petua